Yes, kita ada satu lagi jenama China yang akan masuk ke Malaysia tak lama lagi. Aku tak tahulah aku nak menggambarkan lawa ke buruk ke, aku tak tahu. Tapi entahlah, kau ni jual bawah cherry ke ataupun kau jual bawah Jeko. That's why dikatakan ini adalah sebuah SUV coupe. Tapi personally katanya pada aku tak nampak macam coupe pun. Aku nampak SUV biasa je. Untuk model PHEV dengan full tank minyak dengan kapasiti penuh bateri, they can up to 1200 km easily lah. Kita nampak macam ada 4 exhaust tau. Sebenarnya ini adalah exhaust tipu. Yes, inilah dia Omoda C9. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, masa subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow juga lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok. Pandu laju. Let's go. Seperti mana abang katakan, ini adalah Omoda C9. Untuk pasaran Malaysia, dia diletakkan di bawah Jeko Malaysia. Ya, aku tahu kau confused. Kalau kau nak beli Omoda C9 ni, kau cuma boleh beli dekat showroom Jeko saja. Termasuklah dengan servis, kau cuma boleh buat dekat Jeko saja. Kau tak boleh beli dekat Chery. So kita tanya jugalah kepada Jeko, kenapa diletak di bawah Jeko? Kenapa tak letak bawah Chery? Sebab dia katakan memandangkan ini adalah segmen yang lebih premium, and then ini adalah sebuah SUV off-road juga. So that's why lah dia diposisikan di bawah Jeko. So kiranya kalau kau nak beli kereta ni, kau kena beli dekat Jeko lah. And back kepada kereta yang ni, ini adalah sebuah SUV coupe segmen D. Dan kalau kau ikutkan dari segi size dia, size dia sebenarnya agak besar tau. Dan kalau kau nampak kan, dia nampak memang sama seperti Proton X90 yang 7-seater 5+2, ataupun macam Chery Tiggo X Pro yang 7-seater tu. Tapi yang ini adalah sebuah SUV 5-seater. Tetapi saiz dia lebih kurang sama. Ya, saiz dia agak besar juga. Dan untuk dari segi dimension, panjang dia adalah 4775mm, lebar 1920mm, tinggi 1671mm, dan wheelbase dia adalah 2800mm. Berbalik kepada design, ada yang kata, bang, kenapa nampak macam Lexus RX Ya, betul. Kalau tengok dari segi design dia, sekali pandang kalau kau tutup logo ni, kau tutup yang ni kan, memang nampak macam Lexus RX. Especially kalau kita tengok untuk bahagian depan, dia datangkan dengan lampu LED. Ini memang trend lah. Daripada LED, daripada kiri sampailah, bawa ke tengah sampailah ke hujung. And lagi satu, dia nampak macam ada berbentuk L-shape punya lampu LED. Dan untuk yang ni, dia macam ala-ala diamond cut, matrix. Dan untuk makluman semua, untuk Omoda C9, dekat pasar Malaysia dia ada dua pilihan variant tau, iaitu two-wheel drive dan juga all-wheel drive. Macam mana nak bezakan ini adalah two-wheel drive ataupun all-wheel drive? Sama je, tak boleh nak beza pun. Luar dalam memang sama. Kecuali kalau kau nampak, kau masuk ke dalam, kau masuk mood. Kalau kau nampak ada 3 mode pemanduan, itu adalah two-wheel drive. Kalau ada 7 mode pemanduan, itu adalah versi all-wheel drive. Sebab dari segi fizikal dia memang nampak sama. Dan balik untuk bahagian tepi, kita nampak dia ada cladding juga, cladding berwarna gelap. Dan untuk yang ni cuma ada satu pilihan tayar ataupun size rim saja, iaitu yang ini rim 20 inci. Bagi aku memang lawa, kecuali kalau kau pergi car wash memang dia makin amun sebab susah nak cuci. Dan juga yang ni digunakan tayar Primacy. Sebab apa dia gunakan tayar Primacy? Katanya untuk model PHEV akan masuk tak lama lagi. So that's why dia gunakan tayar Primacy kat sini lah. Dan untuk bahagian tepi kita nampak yang ni biasanya brand-brand premium ni ada. Nampak dia ada design dekat sini, texture yang berwarna gelap dan juga chrome color dekat bahagian sini. And untuk bahagian tepi kita nampak cermin sisi ada juga kemasan chrome color, dan juga dia ada dua kamera. Yang mana yang ini didatangkan dengan 540 degree. 540 degree maksudnya selain pada 360, dekat bahagian bawah pun dia dapat lihat juga. So that's why kalau kau nampak kamera ni dituju pada bawah, yang ini bahagian tepi kat sini. Alright. Dan untuk bahagian tepi kita nampak untuk side skirt dia ada kemasan chrome juga. Yang ini adalah jenis yang push. Okay. Dan untuk bahagian atas kita nampak dia datangkan dengan roof rail. Dan roof rail ni memang roof rail yang function. Dan balik untuk bahagian belakang, antara benda yang unik bagi aku adalah dekat bahagian atas. Kita nampak ada satu spoiler, tapi yang paling menarik unik adalah ni, lampu brake ketiga. Ni nampak macam apa? Nampak macam lampu brake daripada Formula 1. Yang mana kita nampak juga yang ini ada juga pada model MG4 pun macam ni juga. Dia ada dua macam ni, bagi abang nampak unik dan juga cantik sedikit lah kat sini. And then kalau kita nampak, that's why lah akan nampak dia slope ke bahagian belakangan. Dia nak bagikan, that's why dikatakan ini adalah sebuah SUV coupe. Tapi personally katanya pada aku tak nampak macam coupe pun. Aku nampak SUV biasa je. Dan untuk yang ni bahagian belakang sama juga, sama macam bahagian depan, lampu kiri sampai ke kanan. And dekat tengah ni dia updatekan dengan logo
Omoda dekat bahagian sini. Ada black piano kat sini, dan juga untuk bahagian belakang sangat-sangat clean kecuali dia letak C9 sahaja kat sini. Dan untuk yang ni macam biasa dia datangkan dengan electric power boot. Untuk boot belakang agak besar tau. Dia start daripada 660 liter dan dia can up to 1700 lebih liter bagi abang. Untuk yang ni seat kedua boleh diturunkan, dan di sebalik yang ni kita nampak bahagian bawah ada, yes, good news untuk korang, ada spare tayar, dan spare tayar dia adalah full size spare tayar. This is good news untuk kita juga. Dan beralih sedikit ke bahagian bawah, kita nampak ada bumper kat bahagian bawah yang ni, dan kita nampak macam ada 4 exhaust tau. Sebenarnya ini adalah exhaust tipu. Ya, dia adalah tip exhaust. Dia nampak memang premium, tapi yang ni memang tak function. Ini tutup, tapi sebaliknya dia datangkan dengan 2 exhaust yang dia tembak ke bahagian bawah. So exhaust dia bukan keluar kat sini, ini cuma kosmetik saja, tapi exhaust dia letak ke bahagian bawah. Tapi bagi aku kan, bahagian belakang dia nampak lagi premium, nampak cantik lah sebenarnya. Especially aku suka bahagian lampu dan juga bahagian atas. Korang pula, apa komen korang? Dalaman dia, kalau kau nampak, dia memang nampak macam Omoda lah, especially untuk bahagian skrin dia 24.6 inci, like satu curve screen lebih kurang macam tu, tetapi dibagikan kepada tengah. Satu is system infotainment, satu lagi adalah pedometer. Untuk yang ni macam biasalah, dia ada Apple CarPlay, dia ada Android Auto, jenis yang wireless. So selain daripada 24.6 inci punya skrin, dia juga ada HUD juga. Dan untuk yang ni, dia total ada, tak silap abang, ada 14 Sony speaker, termasuk kalau kita nampak dekat bahagian depan dashboard ni pun dia ada speaker yang jenis keluar. Dan satu lagi yang menarik adalah ada speaker dekat bahagian headrest. Wow, ada speaker babe. Dan untuk yang ni dashboard dia adalah jenis yang ni atas hard, ini adalah jenis soft. So semua adalah soft kecuali yang dekat bahagian atas je. Dan kalau kita nampak juga ada ambient light. Yes, dia ada 64 ambient light yang kita boleh bertukar. And berbalik ke bahagian sini, yang dekat sini dia ada 3 mode control yang kita boleh kawal. Ni adalah kita kawal aircon, dan juga ni ada drive mode. Untuk yang all wheel drive, dia ada 7 mode pemandangan berbanding daripada two wheel drive. Two wheel drive cuma ada 3. Tapi yang untuk all wheel drive dia ada 7. Yang mana dia ada eco, normal, sport, snow, mud, sand dan juga off-road. Total dia ada 7. Dia sama macam Jeku J7. Sama seperti yang ni, memang sama. Setting ni memang sama lah. Dan daripada tu, ini bahagian aircon, push start button kat sini. And ini adalah kunci dia. Kunci memang macam kunci Omoda. Alright. And then dia ada juga tempat wireless charger kat sini. Ada kemasan kayu juga, tempat letak barang, 2 cup holder, tempat letak barang juga kat sini. And di sebalik ni ada satu kompartmen rahsia dekat bahagian dalam ni. And dekat sini ada armrest yang besar, dan juga yang ni dia ada chiller sebab dia ada aircon kat sini. Dan juga dia ada 2 USB port kat sini. Dia ada satu type A dan juga satu type C. Dan untuk bahagian steering lain sedikit. Steering dia unik sedikit. Aku tak tahulah aku nak menggambarkan lawa ke buruk ke, aku tak tahu. Tapi entahlah, bagi korang lawa ke steering macam ni, yang macam a bit pelik sedikit lah. Bahagian bawah memang rata untuk keluar, mudah masuk. And kalau kita nampak sini, semua adalah gunakan haptic touch. Yang ni aku memang tak suka sebab dia akan tinggalkan cap jari, dan juga agak susah kita nak kawal kalau kita driving kat sini lah. And di sebalik yang ni dia ada pedal shift, dan juga yang ni dia jenis yang teleskopik. Dia gunakan jenis elektrik lah. And untuk bahagian tepi pula, selain pada ada ambient light kat sini, kita nampak ada adjust seat. Yang ini memang biji macam Mercedes-Benz. Sama macam Mercedes-Benz. Sama juga untuk bahagian sini, sama macam Mercedes-Benz. Cuma satu yang menarik dekat kereta ni lah, untuk kau keluar masuk, dia tak ada tombol pintu. Dia gunakan jenis yang button tekan. Sama macam Tesla. Dan kalau kau perhati, selain daripada butang tu, dia ada satu lagi benda yang kita boleh tarik dekat bahagian sini. Kita boleh tarik. Yang ini macam Tesla. Andai kata kalau bateri tak ada, kita tak boleh tekan, kita ada manual yang kita boleh tarik, and then kita boleh keluar. Dia memang sejibik. Yang ni macam Mercedes, yang ini pula macam Tesla. Dia lebih pada premium lah. And then seat semua adalah jenis leather seat. Yang ni adalah boss seat yang kita boleh adjust. Depan, belakang sebagainya ada ventilator seat dan juga ada heater seat. And dekat ruangan bahagian atas kita nampak dia adalah warna gelap lah. So basically dekat dalam ni memang all black, termasuklah dengan ada sunroof. Sunroof memang besar, depan sampailah ke bahagian belakang. Bagi abang premium lah. Premium tak guna, kita nak tahu sedap bawa ataupun tidak. Yang itu kena tunggu masa kita dapat masa driving. So untuk bahagian belakang, memandangkan ini adalah sebuah SUV segmen D. Walaupun dia adalah jenis yang SUV coupe, biasanya antara kelemahan coupe ialah dia cantik, tapi kelemahan dia adalah
kepala dia memang slope lebih cepat ke belakang untuk dapatkan design cantik. Tapi untuk yang ni ruangan kepala masih lagi okey. Ketinggian abang 171 cm, berat 68 kg. So yang ini masih lagi boleh diterima lah. So ruangan kepala masih ada lagi, seat agak selesa juga. And ruangan pun agak besar. Ini tadi seat abang duduk. So ada dua penumbuk dekat bahagian sini. So basically memang agak luas lah. Dan untuk yang ni ada aircon belakang. Belakang pun ada satu zon yang berlainan. Daripada depan dua zon, satu belakang satu zon. Aircon yang kita boleh adjust. Dan di sebalik yang ni dia ada satu type A dan juga satu type C. Dan ini ada armrest, ada dua cup holder, ada isofix dan juga seat. Of course kita boleh adjust beberapa layer. Satu layer je. Satu layer. Seat cuma ada satu layer saja. Tapi untuk seat ni kita boleh naikkan, naik, dan juga kita boleh turun. Okay, yang turun ni tak boleh lah. Cuma dia boleh naik dan juga turun. Sikit je lah. Memang sikit saja. Tapi basically untuk jalan jauh memang selesa. Belakang dia memang luas. D segment kan, kenalah luas. Hey! 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 Untuk bahagian enjin, cuma ada satu pilihan enjin saja buat masa ini yang diorang buat masuk, iaitu 2.0 liter turbocharged engine, 4 silinder, 257 horsepower, 400 Newton meter torque, dan kotak gear cuma ditawarkan kotak gear 8 kelajuan automatik saja. Tetapi untuk makluman semua, selain daripada di China, diorang ada satu lagi version, iaitu versi PHEV tau. Yang itu kita dah tanya kepada mereka, yang mana Jayco kata untuk model PHEV akan dikonsiderkan dalam perancangan untuk diorang masuk. Tapi yang satu benda yang dia cakap, segala model yang diorang buat masuk akan ada versi PHEV. Sebab apa yang membuatkan aku lebih rasa menariknya lah, untuk model PHEV dengan full tank minyak, dengan kapasiti penuh bateri, they can up to 1200 km easily lah. Untuk bayangkan satu tangki minyak penuh dengan satu bateri penuh boleh pergi sampai 1000 lebih kilometer. Yang itu yang aku tak sabar nak tunggu lah. Tapi buat masa sekarang ni cuma ada 2.0 liter turbo engine saja. Tapi untuk versi PHEV, jangkaan dia mungkin tahun depan. Jadi untuk indikator harga 185,000 untuk versi 2DEF dan juga 195,000 untuk versi all wheel drive. Kalau letak pada indikator harganya dia, sebenarnya dia memang agak premium lah. Dan I think kalau dalam keluarga Chery ataupun keluarga Jayco, dia adalah yang paling mahal sekali kalau ikutkan. Secara keseluruhan, secara fizikal aku nampak kereta ni memang lawa, kereta ni memang nampak mahal. Dan kalau kau compare harga tu harga, sebenarnya 200,000 tu okey sebenarnya. Tapi lebih penting adalah kita nak tahu driving okey ke tak okey. Sebab platform dia sama je seperti model-model Omoda ataupun model-model Chery yang sedia ada kat Malaysia. Kita nak tahu dari segi handling dia okey atau tak okey. Sebab itu yang aku titik beratkan sebenarnya. Okay? So I think itu sahaja pandangan abang mengenai mengenai Omoda C9. Macam biasalah, ada sebarang soalan, nyata kat dalam komen bawah. Macam biasalah, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih dah subscribe, bantu abang subscribe, bantu tekan lonceng, follow jugalah segala social media kita orang. Dan kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.